Selamat pagi semua. Nama saya Ting Chu Choyau. Hari ini 14 Mac 2023 pukul 8.30 pagi. Nama khusus ini ialah Rayuan Penilaian Semula Prestasi. Sesi ini kita fokus kepada peruntukan peraturan-peraturan kerajaan dan undang-undang bertulis yang berkait rapat dengan Rayuan Penilaian Semula Prestasi. Prestasi khusus ini diadakan untuk 2 hari daripada pukul 8.30 pagi sehingga pukul 12.30 tengah hari untuk hari ini dan keesokan hari. Seperti yang dimaklumkan, latihan ini diadakan di dalam talian untuk menyambut baik program promosi multimedia mampu. Anda hanya perlu kapi NPEST pautan https://meet google.com/bqrwjwzm https://meet google.com/bqrwjwzm ke mana-mana pelayan web seperti internet browser, Chrome, Firefox dan lain-lain. Kita bermula dengan asas setiap aktiviti, tidak kira sama ada pejabat awam atau bukan. Prinsip asas yang dimaksudkan itu ialah ignorantia juris non ejusat, yang bermaksud pengabaian mana-mana undang-undang bertulis atau peraturan-peraturan kerajaan bukanlah satu alasan yang boleh diterima atas prinsip asas perkara 8. 1. Perlembagaan persekutuan yang menekankan kepada kesamarataan. Keputusan yang tidak berdasarkan peraturan bukan satu keputusan dalam kes Goh Leong Yong Vev, ASP Khairul Fairuz Rodzwan, ORS 2021, 8 CLJ 331 FC, Hakim Besar Mahkamah Persekutuan menyatakan, a decision that is rendered per incuriam is a decision that fails to apply a relevant statutory provision. It was held that courts and the lower tiers below the Court of Appeal could not rely on the per incuriam rule when it was met per incuriam, and that the correction of error was normally dependent on the legislative process. Undang-undang lain hendaklah dirujuk. Dalam kes Mahkamah Ahmad Zubair Haji Murshid Vev, PP 2014, CLJ 9P 306, Hakim Besar Mahkamah Persekutuan memutuskan, asalkan undang-undang yang dirujuk tidak bercanggah dan tidak selaras dengan peraturan kerajaan, maka undang-undang bertulis lain boleh dirujuk sebagai panduan. Undang-undang bertulis yang dirujuk harus mengatasi pendapat persendirian pejabat awam berpangkat tinggi yang salah guna kuasa budi bicara mereka. Isu persoalan, sama ada pejabat awam boleh menolak atau mengabaikan peraturan-peraturan kerajaan atau undang-undang bertulis dalam kes Goh Leong Yong Vev, ASP Khairul Fairuz Rodzwan, ORS 2021, 8 CLJ 331 FC. Mengikut Yang Amat Arif Hakim Besar Mahkamah Persekutuan Abdul Rahman Sebli menyokong bahawa keputusan yang dibuat mengikut kaedah incuriam ialah keputusan yang tidak berdasarkan peruntukan undang-undang bertulis yang mesti diperbetulkan dan hanya Hakim Besar Mahkamah Rayuan dan K. Atas ada kuasa budi bicara untuk membuat keputusan tidak mengikut kepada peruntukan undang-undang bertulis. 2. A decision that is rendered per incuriam is a decision that fails to apply a relevant statutory provision. It was held that courts and the lower tiers below the Court of Appeal could not rely on the per incuriam rule when it was met per incuriam, and that the correction of error was normally dependent on the legislative process. Dalam bahasa Melayu,
Berbunyi, satu keputusan yang tidak berdasarkan peraturan garis miring undang-undang adalah mengikut kaedah incuriam. Adakah dikekalkan bahawa mahkamah di bawah mahkamah rayuan tidak boleh membuat keputusan mengikut kaedah incuriam dan sebarang kesilapan keputusan yang dibuat mengikut kaedah itu hendaklah diperbetulkan? Hakim Besar Mahkamah Persekutuan. Rakyat harus bangkit mendedahkan rasuah, salah guna kuasa dan isu integriti dengan membuat aduan kritikan dan pihak yang tidak mematuhi peraturan hendaklah diambil tindakan segera tanpa kira pangkat. Semasa wawancara dengan RMT dalam program naratif khasnya yang disiarkan oleh The Star pada 6 Januari 2023 yang hendaklah dianggap tulen di bawah Seksyen 81 Akta Keterangan 1950, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim berkata, kesedaran rakyat bangkit menolak rasuah dan isu integriti. Rasuah dan isu integriti akan terbongkar. Kesilapan tidak diterima sebagai alasan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam berita tempatan Kini TV pada 8 Februari 2023 yang ketulenannya hendaklah dipercayai di bawah Seksyen 81 Akta Keterangan 1950 yang mengarahkan pejabat awam untuk membuat kritikan terhadap ketidakpatuhan peraturan dan undang-undang bertulis. Civil servants must criticize any violation of law by government. Arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim yang disiarkan Kini TV pada 8 Februari 2023 yang mana ketulenannya hendaklah dianggap tulen mengikut Seksyen 81 Akta Keterangan 1950 sehingga dibukti sebaliknya, telah mengarahkan pihak berkuasa mengambil tindakan segera ke atas ketidakpatuhan peraturan-peraturan dan undang-undang negara, tidak kira pangkat, bahawanya enforcement agencies should take immediate action over irregularities at various levels regardless of position or ideology. Bagi mereka yang baru menyertai latihan ini, khusus ini dinamakan Rayuan Penilaian Semula Prestasi dan saya Ting Chu Choyo sebagai urusetia dan penganjur khusus ini. Sebelum kita mendalami peraturan-peraturan berkaitan Rayuan Penilaian Prestasi, kita lihat kepada tafsiran-tafsiran peraturan. Tafsiran peraturan amat penting kerana ianya membuat peraturan berbeza banyak. Di prosiding mahkamah, peguam-peguam selalu sengaja salah taksir suatu konsep untuk mencapai objektif mereka. Panduan SPPPPM adalah singkatan untuk Panduan Pelaksanaan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam Malaysia yang digunapakai oleh semua kementerian dalam penilaian prestasi tahunan pejabat awam. Pegawai yang dinilai atau PYD ertinya pegawai yang mempunyai hubungan kerja dan diselia secara langsung oleh PPP dan PPK. Pegawai penilai atau PP ertinya pegawai yang ditetapkan ketua jabatan untuk menilai pegawai. Pegawai penilai pertama atau PPP ialah pegawai atasan atau penyelia yang terdekat kepada PYD dan mempunyai hubungan kerja secara langsung atau yang mengawasi kerjanya. Diambil daripada https://www.jpa.gov.my/pengurusan prestasi www.jpa.gov.my/pengurusan prestasi. Pegawai penilai kedua atau PPK ialah pegawai atasan yang terdekat kepada PPP dan mempunyai hubungan kerja dengan PYD. Jika hanya terdapat satu peringkat penyeliaan, maka penilaian bolehlah dibuat oleh PPP sahaja. Berkaitan, satu fakta dikatakan berkaitan dengan satu fakta lain apabila fakta yang satu itu mempunyai kaitan dengan fakta yang satu lagi itu dengan apa-apa cara yang disebut dalam peruntukan akta ini berhubung dengan keberkaitan fakta, diambil dari Akta 56/1950 S3. Dokumen ertinya apa-apa hal yang dinyatakan, diperihalkan, atau bagaimana jua pun digambarkan, atas apa-apa benda, bahan, barang atau artikel, termasuklah apa-apa hal yang terkandung dalam cakera, pita, filem, runut bunyi atau apa jua pun peranti lain, dengan menggunakan huruf, angka, tanda, simbol, isyarat, lambang, atau apa jua pun bentuk pernyataan, perihalan, atau gambaran lain. B. Apa-apa rakaman visual, sama ada imej kaku atau bergerak.
C. Apa-apa rakaman bunyi atau apa-apa jua pun rakaman. Elektronik, magnetik, mekanikal atau rakaman lain dan walau bagaimana jua pun dibuat atau apa-apa bunyi, didenyut elektronik atau apa jua pun data lain. D. Suatu rakaman atau pemancaran dari suatu jarak, apa-apa hal dengan mana-mana atau apa-apa kombinasi, cara yang disebut dalam perenggan A, B atau C. Atau dengan lebih daripada satu cara yang disebut dalam perenggan A, B, C dan D yang dimaksudkan untuk digunakan atau yang mungkin digunakan bagi tujuan menyatakan, memperihalkan atau dengan apa jua cara sekalipun menggambarkan hal itu, diambil dari Akta 56-1950 S3. Fakta ertinya dan termasuklah A. Apa-apa benda, keadaan benda atau hubungan benda yang boleh ditanggap dengan panca indera. B. Apa-apa keadaan mental yang disedari oleh mana-mana orang, diambil dari Akta 56-1950 S3. Fakta persoalan ertinya apa-apa fakta yang daripadanya, sama ada dengan sendiri atau berkaitan dengan fakta lain, wujudnya, tidak wujudnya, jenis atau takat apa-apa hak, liability atau ketidakupayaan yang ditegaskan atau dinafikan dalam mana-mana guaman atau prosiding, semestinya dapat disimpulkan. Diambil dari Akta 56-1950 S3. Keterangan termasuklah A. Segala pernyataan yang dibenarkan atau dikehendaki oleh mahkamah dibuat di hadapannya oleh saksi berhubung dengan perkara-perkara fakta yang disiasat. Pernyataan sedemikian disebut keterangan lisan. B. Segala dokumen yang dikemukakan bagi pemeriksaan mahkamah. Dokumen sedemikian disebut keterangan dokumentar. Diambil dari Akta 56-1950 S3. Terbukti. Sesuatu fakta dikatakan terbukti apabila, setelah menimbangkan perkara-perkara di hadapannya, mahkamah sama ada mempercayai bahawa fakta itu wujud atau berpendapat bahawa kewujudan fakta itu adalah sebegitu mungkin sehingga seseorang yang berhemat patut, dalam keadaan hal tertentu, bertindak atas anggapan bahawa fakta itu wujud. Diambil dari Akta 56-1950 S3. Terbukti sebaliknya. Suatu fakta dikatakan terbukti sebaliknya apabila, setelah menimbangkan perkara-perkara di hadapannya, mahkamah sama ada mempercayai bahawa fakta itu tidak wujud atau berpendapat ketidakwujudan fakta itu adalah sebegitu mungkin sehingga seseorang yang berhemat patut, dalam keadaan hal tertentu, bertindak atas anggapan bahawa fakta itu tidak wujud. Diambil dari Akta 56-1950 S3. Tidak terbukti. Sesuatu fakta dikatakan tidak terbukti apabila fakta itu tidak terbukti atau tidak terbukti sebaliknya. Diambil dari Akta 56-1950 S3. Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 4 tahun 2002 atau PP042002 ialah perkeliling perkhidmatan yang bertajuk Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia bagi anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan, bertujuan untuk melaksanakan sistem saraan Malaysia bagi semua anggota tetap Perkhidmatan Awam Persekutuan yang berkuat kuasa mulai 1 November 2002 dan masih berkuat kuasa. Diambil dari PP 042002. Anggota ertinya seseorang yang berkhidmat secara tetap dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan. Anjakan gaji ertinya pergerakan gaji daripada mata gaji semasa ke mata gaji di tangga berikutnya pada satu peringkat yang lebih tinggi dalam jadual gaji matriks sistem saraan Malaysia. Penilaian tahap kecekapan ertinya pengukuran tahap pencapaian seseorang anggota dari aspek pengetahuan, kemahiran serta ciri-ciri sikap, nilai dan etika kerja yang perlu bagi sesuatu pekerjaan atau jawatan. Pergerakan gaji biasa ertinya pergerakan gaji daripada mata gaji semasa ke mata gaji berikutnya dalam jadual gaji matriks, sistem saraan Malaysia di peringkat yang sama dan tahap kecekapan ertinya gabungan aspek pengetahuan, kemahiran serta ciri-ciri sikap, nilai dan etika kerja yang perlu bagi sesuatu pekerjaan atau jawatan. Pegawai yang dinilai atau PYD ertinya pegawai yang mempunyai hubungan kerja dan disedia secara langsung oleh PPP dan PPK.
Pegawai penilai pertama atau PPP ialah pegawai atasan atau penyelia yang terdekat kepada pegawai yang dinilai dan mempunyai hubungan kerja secara langsung atau yang mengawasi kerjanya. Pegawai penilai kedua atau PPK ialah pegawai atasan yang terdekat kepada pegawai penilai pertama dan mempunyai hubungan kerja dengan pegawai yang dinilai. Kepimpinan ialah bermaksud keupayaan mewujudkan wawasan, kebolehan menggerak dan memberi dorongan kepada pegawai ke arah pencapaian objektif organisasi serta kualiti peribadi murni yang boleh diteladani serta berkebolehan membuat keputusan dengan tegas, pantas, tepat dan teliti. Kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi bermaksud penglibatan pegawai yang dinilai dalam aktiviti sukarela di luar tugas rasmi jawatannya seperti sukan, pertubuhan atau sumbangan kreatif, misalnya penulisan, kesenian dan penemuan yang memberi faedah kepada komuniti, jabatan, daerah, negeri dan negara. Latihan bermaksud kursus dan latihan yang dihadiri oleh pegawai dalam tahun yang dinilai. Kualiti peribadi bermaksud sifat dan nilai diri seseorang pegawai yang menyumbang kepada pencapaian prestasinya. Kualiti peribadi merupakan asas atau pendorong kepada perlakuan positif di dalam pelaksanaan dan penghasilan kerja serta boleh menjadi benteng diri daripada melakukan sesuatu yang bercanggah dengan peraturan dan nilai yang ditetapkan dalam perkhidmatan awam. Ilmu pengetahuan dan kepakaran bermaksud ilmu atau kepakaran yang diperolehi secara formal dan tidak formal serta pengalaman yang diperolehi dalam bidang kerja untuk membolehkan seseorang pegawai melaksanakan tugas. Pertimbangan istimewa boleh diberi kepada pegawai yang memiliki kebolehan atau kelayakan tambahan yang memberi sumbangan ke arah peningkatan kecemerlangan hasil kerja. Penghasilan kerja bermaksud jumlah pengeluaran atau output oleh seseorang pegawai yang diukur dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif dalam tahun penilaian. Pegawai penilai hendaklah merujuk borang sasaran kerja tahunan pegawai yang dinilai semasa menilai aspek ini. Pengetahuan dan kemahiran bermaksud ilmu dan kemahiran yang diperolehi secara formal dan tidak formal serta pengalaman yang diperolehi dalam bidang kerja untuk membolehkan seseorang pegawai melaksanakan tugas. Pertimbangan istimewa boleh diberi kepada pegawai yang memiliki kebolehan atau kelayakan tambahan yang memberi sumbangan ke arah peningkatan kecemerlangan hasil kerja. Irregularity atau ketidakpatuhan ialah non-compliance shall be treated as an irregularity. Jabatan termasuklah A. Sesuatu kementerian, B. Sesuatu jabatan persekutuan di peringkat persekutuan, wilayah, negeri atau daerah dalam persekutuan, C. Sesuatu jabatan persekutuan di luar negara, dan D. Mana-mana entiti lain dalam perkhidmatan awam sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Ketua jabatan ertinya seseorang pegawai yang mengetuai sesuatu jabatan atau mana-mana pegawai yang diwakilkan kuasa secara bertulis oleh ketua jabatan untuk bertindak bagi pihaknya satu. Ketua perkhidmatan ertinya seseorang pegawai yang mengetuai sesuatu perkhidmatan atau mana-mana pegawai yang ditentukan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam sebagai ketua perkhidmatan. Kompetensi ertinya pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri peribadi yang perlu bagi melaksanakan sesuatu tugas dan tanggungjawab dua. Pegawai ertinya semua kategori pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan awam yang dilantik oleh Suruhanjaya sama ada secara tetap, kontrak atau sementara. Accountability ertinya tanggungjawab utama dalam sesuatu tugas yang dilaksanakan dan dapat memberikan hasil bagi mencapai tujuan pewujudan sesuatu jawatan. Deskripsi tugas atau Job Description, JD, ertinya dokumen yang menjelaskan tujuan pewujudan sesuatu jawatan dengan mengambil kira komponen accountability, dimensi dan kompetensi yang diperlukan bagi sesuatu jawatan dalam jabatan. 2 panduan pengurusan prestasi kumpulan pengurusan dan profesional serta kumpulan pelaksana, My Performance. 1 panduan pengurusan prestasi kumpulan pengurusan dan profesional serta kumpulan pelaksana, My Performance. Gelaran jawatan ertinya panggilan atau nama yang diberikan kepada jawatan yang digunakan oleh sesuatu jabatan dalam melaksanakan aktivitinya, yang turut menentukan kedudukannya dalam jabatan tersebut dan rantaian arahan, chain of command. Contohnya setiausaha bahagian, timbalan pengarah,
perunding kanan dan ketua unit. Intervensi ertinya langkah-langkah yang diambil dalam mewujudkan perubahan yang positif kepada pegawai. Kamus kompetensi ertinya senarai takrifan kriteria, elemen dan tahap yang perlu dikuasai oleh seseorang pegawai mengikut tahap kompetensi yang telah ditetapkan. Pegawai penilai pelbagai peringkat atau P3P ertinya pegawai di jawatan lebih tinggi, setara atau lebih rendah yang mempunyai hubungan kerja dengan PYD sama ada pegawai tersebut bertugas di jabatan yang sama atau jabatan yang berlainan. Pembangunan kompetensi ertinya pendekatan yang dirancang dan dilaksana secara sistematik bagi meningkatkan kompetensi pegawai dan perkhidmatan awam ertinya perkhidmatan awam persekutuan, iaitu perkhidmatan kehakiman dan perundangan, perkhidmatan awam AM persekutuan, pasukan polis dan perkhidmatan pendidikan menurut Fasal 1, Perkara 132 Perlembagaan Persekutuan. Peruntukan undang-undang bertulis. Dalam kes Mahkamah Persekutuan Wong Kon Po VEF, New India Assurance Co Ltd, 1970, 1 LNS 172 FC, Hakim Besar Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa setiap ketidakadilan tidak boleh dibiarkan begitu sahaja dan oleh itu masa tambahan harus diberi terutamanya untuk kepentingan awam. A manifest injustice cannot be allowed to remain uncorrected. On this account there is no reason why extension of time should not be allowed, especially in the public interest. Kepentingan awam pula dinyatakan jelas dalam teks ucapan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam sempena Majlis Amanat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam tahun 2021 di muka surat 7/19 untuk semua pegawai kerajaan tahun 2022 bahawanya kita tutup ruang daripada berlakunya salah guna kuasa pegawai-pegawai pelulus yang tidak bertanggungjawab. Kepentingan awam juga ditekan oleh Perdana Menteri YAB Dato' Seri Anwar Ibrahim semasa Perhimpunan Bulanan Januari 2023 Jabatan Perdana Menteri. Lihat https://youtube b-nmkhg 7 wipe ljahts-youtube b-nmkh. Selain itu, beberapa peraturan syarat-syarat penentuan pegawai penilai. Syarat-syarat penentuan PPP dan PPK di laman web rasmi JPA dibaca sebagai mempunyai hubungan kerja dan penyediaan secara langsung di antara PYD dan PPP, grade PPP lebih tinggi daripada grade PYD. Tiada hubungan kekeluargaan terdekat di antara PYD dan PP-PPK tempoh penyediaan tidak kurang daripada 6 bulan dalam tahun penilaian. PYD yang disedia oleh lebih daripada seorang PPP dalam tempoh masa yang berbeza dan tidak ada pegawai kanan lain yang layak membuat penilaian, maka PPP yang paling lama tempoh penyediaannya bolehlah membuat penilaian ke atas PYD. Jika tiada PPP yang layak menilai kerana tempoh penyediaannya kurang 6 bulan dalam tahun yang dinilai, penilaian dibuat oleh pegawai yang lebih tinggi yang terdekat dan mempunyai hubungan kerja dengan PYD. Mengikut panduan SPPPPM di Para 19, syarat penentuan pegawai penilai yang mengatasi syarat-syarat lain ialah tempoh penyediaan minimum ialah 3 bulan 19. Penetapan pegawai penilai pertama dan penilai kedua perlu menepati berikut. I. Mempunyai hubungan kerja dan penyediaan secara langsung di antara pegawai yang dinilai dan pegawai penilai pertama. 2. Grade pegawai penilai pertama hendaklah lebih tinggi daripada grade pegawai yang dinilai. 6. Walau apapun peruntukan di perenggan. 4. VEF. 6. Di atas, tempoh penyediaan minimum untuk tujuan penilaian prestasi ialah 3 bulan. Tanggungjawab Panel Pembangunan Sumber Manusia. Mengikut kepada Panduan Pelaksanaan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam Malaysia, Panduan SPPPM, di Para 7 meletakkan beban tanggungjawab kepada semua penilai serta panel pembangunan sumber manusia untuk menilai prestasi secara teratur, objektif, adil dan telus mengikut panduan di bawah. 7.
Penilaian dibuat secara berterusan berdasarkan pencapaian kerja sebenar pegawai yang dinilai sepanjang tahun yang dinilai. Penilaian tidak dibuat secara tergesa-gesa atau dilakukan di saat akhir. Penilaian dibuat tanpa dipengaruhi oleh prestasi tahun-tahun sebelumnya. Penilaian dibuat dengan keyakinan bahawa pegawai yang dinilai merupakan aset terpenting yang perlu dan boleh dimajukan dari semasa ke semasa. Penilaian tidak dipengaruhi oleh faktor yang boleh dianggap sebagai pilih kasih. Pegawai penilai tidak bersifat terlalu murah hati, lenient, atau sebaliknya. Pegawai penilai tidak mengambil jalan mudah dengan memberi markah dalam lingkungan pertengahan sahaja dan tidak memberi perhatian yang lebih kepada perkara yang baru berlaku, sama ada bersifat positif atau negatif, yang boleh mempengaruhi penilaian keseluruhan seseorang pegawai. Beban tanggungjawab panel pembangunan sumber manusia dinyatakan jelas dalam panduan SPPPPM para 15 yang menyatakan 15. Sekiranya terdapat keraguan dan mempunyai asas yang kukuh, panel pembangunan sumber manusia boleh mengubah suai dan menyelaras markah berkenaan. 2. Memberi perhatian yang lebih teliti dan pertimbangan yang mendalam kepada pegawai yang dinilai yang mendapat markah prestasi yang rendah untuk memastikan penilaian dibuat dengan betul dan teratur, tanpa sebarang unsur penganiayaan. VEF menentukan kelayakan atau kesesuaian untuk pergerakan gaji. Tanggungjawab Ketua Jabatan. Mengikut panduan SPPPPM di para 10, Ketua Jabatan hendaklah 10. 2. Menetapkan petunjuk prestasi akan dijadikan asas pencapaian kerja bagi semua. Petunjuk prestasi yang ditetapkan hendaklah munasabah serta boleh dicapai dan diukur. 4. Hendaklah menentukan supaya pegawai penilai menyediakan laporan penilaian prestasi tahuan untuk pegawai yang dinilai mengikut peraturan dan jadual yang ditetapkan. SKT dan petunjuk SKT sebagai asas pencapaian kerja. Mengikut panduan SPPPPM di para 20, SKT dan petunjuk SKT sebagai asas pencapaian kerja ditetapkan seperti berikut. 20. 2. Pegawai penilai kedua hendaklah memastikan pegawai penilai pertama berbincang dengan pegawai yang dinilai semasa menetapkan sasaran kerja. Kerja tahunan. 3. Pegawai penilai pertama dan pegawai penilai kedua hendaklah menetapkan petunjuk prestasi bagi setiap aktiviti garis miring projek yang akan dijadikan asas pencapaian kerja setiap pegawai di bawah penyediaan mereka yang boleh diterima oleh organisasi. Sasaran kerja tahunan hendaklah bersifat realistik, spesifik dan boleh diukur. 4. Pegawai penilai pertama hendaklah menyedia kerja yang dijalan oleh pegawai yang dinilai melalui pengawasan dan bimbingan yang berterusan. 7. Pegawai penilai pertama dikehendaki membuat penilaian dan ulasan mengenai prestasi pegawai yang dinilai setelah membincangkannya dengan pegawai yang dinilai setelah membincangnya dengan pegawai yang dinilai serta membuat perakuan yang sesuai dengan menggunakan borang laporan penilaian prestasi tahunan yang berkenaan. 8. Pegawai penilai kedua hendaklah menyatakan alasan perbezaan itu dan memaklumkannya kepada pegawai yang dinilai. Tanggungjawab pegawai penilai. Pegawai penilai harus mematuhi jadual laporan prestasi yang ditetapkan. Panduan SPPPPM di para 20 menyatakan, 21. Adalah penting bagi ketua jabatan, pegawai penilai kedua, pegawai penilai pertama, pegawai yang dinilai dan urus setia mematuhi jadual penyediaan laporan penilaian prestasi yang ditetapkan. Penilaian aspek kualiti peribadi jelas di panduan SPPPPM di para 24.8, 26.11 menyatakan, penilaian aspek kualiti peribadi ini dibuat berpandukan kriteria penilaian yang ditetapkan dalam borang LNPT dan skala penilaian. Laporan penilaian prestasi tahunan berkenaan.
Penilaian aspek kepimpinan hendaklah mengikut panduan SPPPM di para 24.6N para 25.9 yang menyatakan 24.6 penilaian aspek kepimpinan dibuat berpandukan kriteria penilaian yang ditetapkan dalam borang LNTP dan skala penilaian seperti di lampiran B borang laporan penilaian prestasi tahunan berkenaan. Penilaian aspek penghasilan kerja hendaklah berpandukan SPPPM di para 26.6 menyatakan penilaian aspek penghasilan kerja dibuat berpandukan kriteria penilaian yang ditetapkan masing-masing dalam borang LNPT dan skala penilaian seperti di lampiran B borang laporan penilaian prestasi tahunan. Tahunan berkenaan. Kualiti peribadi. Panduan SPPPM di para 24.7 memberi taksiran kepada kualiti peribadi dengan jelas. Menjadi benteng diri daripada melakukan sesuatu yang bercanggah dengan peraturan. Kualiti peribadi ini juga ditekan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam berita tempatan Kini TV pada 8 Februari 2023 yang ketulanannya hendaklah dipercayai di bawah Seksyen 81 Akta Keterangan 1950. Yang mengarahkan, enforcement agencies should take immediate action over irregularities at various levels regardless of position or ideology. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam berita tempatan Kini TV pada 8 Februari 2023 yang ketulanannya hendaklah dipercayai di bawah Seksyen 81 Akta Keterangan 1950 yang mengarahkan pejabat awam untuk membuat kritikan terhadap ketidakpatuhan peraturan dan undang-undang bertulis. Civil servants must criticize any violation of law by government. Kepimpinan. Kepimpinan ialah bermaksud keupayaan mewujudkan wawasan, kebolehan menggerak dan memberi dorongan kepada pegawai ke arah pencapaian objektif organisasi serta kualiti peribadi murni yang boleh diteladani serta berkebolehan membuat keputusan dengan tegas, pantas, tepat dan teliti apabila digabungkan dengan maksud kualiti peribadi. Kepimpinan bermaksud benteng diri daripada melakukan sesuatu yang bercanggah dengan peraturan yang diarahkan Perdana Menteri dan boleh diteladani, serta membuat aduan terhadap ketidakpatuhan peraturan dan undang-undang negara dan bukan sebaliknya. Penghasilan kerja. Panduan SPPPM di para 26.5 menyatakan penghasilan kerja bermaksud jumlah pengeluaran atau output oleh seseorang pegawai yang diukur dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif dalam tahun penilaian. Pegawai penilai hendaklah merujuk borang sasaran kerja tahunan pegawai yang dinilai semasa menilai aspek ini. Rayuan kedua atas pakat sulit atau kelemahan kompensi panel pembangunan sumber manusia. Keputusan panel pembangunan sumber manusia adalah muktamad kecuali jika dapat dibuktikan keputusan itu telah dibuat berasaskan kepada maklumat yang salah. Bagaimanapun, kesilapan mesti diperbetulkan untuk keadilan. Saya merujuk panel kepada keputusan mahkamah di bawah hendaklah mengatasi peraturan kerajaan demi kepentingan awam,
dalam kes Jabatan Pendaftaran Negara ORS VEF, seorang kanak-kanak ORS 2020 4 CLJ 732, Hakim Besar Mahkamah Persekutuan jelas menyatakan kesilapan hendaklah dibetulkan and error must be corrected. Dalam kes Oi Hon Seng VEF, PP 2021 1 CLJ 413, Hakim memutuskan bahawa rayuan adalah bertujuan membetulkan sebarang ketidakadilan. Appeal is to correct any miscarriage of justice. Panel bagaikan hakim dalam kes ini harus bertindak adil dalam mencari penyelesaian mengikut undang-undang bertulis dan peraturan kerajaan. Kaedah 1A Kaedah Mahkamah 2012 dibuat bawah Akta Kehakiman 1964 jelas menyatakan, Court or judge shall have regard to justice. Perlembagaan Persekutuan. Perayu memperingatkan KKM mengenai perkara 4. 1. Perlembagaan Persekutuan bahawa Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang bertulis yang mengatasi undang-undang bertulis yang bercanggah dan kuasa-kuasa budi bicara mana-mana pihak. 1. Perlembagaan ini ialah Undang-Undang Utama Persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka yang tidak selaras dengan perlembagaan ini adalah tidak sah setakat ketidakselarasan itu. Perayu juga ingin memperingatkan KKM mengenai perkara 4. 3. Perlembagaan Persekutuan bahawa kesahan mana-mana undang-undang yang dibuat oleh Parlimen atau badan perundangan mana-mana negeri tidak boleh dipersoalkan atas alasan bahawa undang-undang itu membuat peruntukan berkenaan dengan apa-apa perkara yang berkenaan dengannya Parlimen atau mengikut mana-mana yang berkenaan. Perkara 8. 1. Perlembagaan Persekutuan menyatakan, 1. Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Alasan Kehakiman Mahkamah Persekutuan. Dalam kes Goh Leong Yong VEF, ASP Khairul Fairuz Rodzwan ORS 2021 8 CLJ 331 FC. Mengikut Yang Amat Arif Hakim Besar Mahkamah Persekutuan Abdul Rahman Sebli menyokong bahawa keputusan yang dibuat mengikut kaedah Incuriam ialah keputusan yang tidak berdasarkan peruntukan undang-undang bertulis yang mesti diperbetulkan dan hanya Hakim Besar Mahkamah Rayuan dan ke atas ada kuasa budi bicara untuk membuat keputusan tidak mengikut kepada peruntukan undang-undang bertulis. 2. A decision that is rendered per Incuriam is a decision that fails to apply a relevant statutory provision. Provision. It was held that courts and the lower tiers below the Court of Appeal could not rely on the per Incuriam rule when it was made per Incuriam, and that the correction of error was normally dependent on the legislative process. Apabila Kementerian Kesihatan Malaysia telah menerima pemakaian suatu perkeliling perkhidmatan dengan mengedarkannya, penyelia-penyelia dan panel pembangunan sumber manusia tiada kuasa yang diperuntukkan untuk mengatasi kuasa Ketua Setiausaha Kementerian untuk menolak pemakaiannya. Peraturan-peraturan kerajaan hendaklah konsisten dengan Perlembagaan Persekutuan, terutamanya perkara 8. 1. Perlembagaan Persekutuan di mana semua orang dilindungi oleh undang-undang secara sama rata. Oleh itu, apabila suatu peraturan kerajaan dipakai dalam Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, ianya harus dipakai untuk semua warga KKM secara konsisten dan bukannya mengikut kehendak penyelia atau panel. Dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim VEF, Kerajaan Malaysia, ANOR 2021 8 CLJ 511, Hakim Besar Mahkamah Persekutuan memutuskan 29. Law must be consistent with the Constitution. Akta Keterangan 1950. Undang-undang adalah jelas. Apabila tiada peruntukan sedia ada yang berkaitan dengan bukti dalam peraturan kerajaan,
undang-undang bertulis lain yang tidak bercanggah atau tidak konsisten dengan peraturan kerajaan boleh dipakai. Dalam kes Ahmad Zubair Haji Murshid VEF, PP 2014, CLJ 9P 306, Hakim Besar Mahkamah Persekutuan menyatakan, 28. This section provides for English law relating to criminal procedure to be applied when there does not exist any special provision on the matter either in the court or any other existing law. English law is applicable insofar as it does not conflict or be inconsistent with this code and can be made auxiliary to 3. Hal ini disokong di bawah S. 157 Akta Keterangan 1950 oleh kes Mahkamah Heng Chun Lee, Anor VEF, Wong Chun Ho di mana ia Dato' Moharadzi bin Harun memutuskan. 3 IAP 14 P 275 para C. The relevant legislation and jurisdictions such as the UK and Ireland could be taken and used as a guide. Pandangan penyelia serta panel pembangunan sumber manusia termasuk yang tidak memenuhi keperluan Seksyen 14 Akta Keterangan 1950 tidak boleh mewakili keseluruhan KKM yang akan bertentangan dengan perkara 4, 1 dan 8, 1 Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, undang-undang bertulis lain harus dirujuk dan bukannya pendapat yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Apabila penyelia mengesahkan SKT, petunjuk SKT dan pencapaian sebenar dalam borang laporan penilaian prestasi tahunan LNPT di sistem ARMIS, pengakuan maklumat itu oleh penilai adalah tertakluk kepada Seksyen-Seksyen 31 dan 21 Akta. Akta Keterangan 1950, di mana pengakuan maklumat-maklumat penilai itu akan mengestok penilai daripada tidak mengaku pengesahannya di bawah Seksyen 31 Akta itu, dan penilai sebagai pihak bertentangan dengan dinilai telah membuktikan maklumat itu apabila disahkan dalam sistem ARMIS mengenai maklumat-maklumat SKT, petunjuk SKT, pencapaian sebenar dan lain-lain di bawah Seksyen 21 Akta itu. Seksyen 31 Akta Keterangan 1950 menyatakan,
Pengakuan bukanlah bukti konklusif mengenai perkara-perkara yang diakui, tetapi pengakuan boleh berkuat kuasa sebagai estoppel di bawah peruntukan-peruntukan yang terkandung kemudian daripada ini. Seksyen 21 Akta Keterangan 1950 menyatakan, pengakuan adalah berkaitan dan boleh dibuktikan bagi menentang orang yang membuatnya. Ini juga menunjukkan maklumat SKT, petunjuk SKT, pencapaian sebenar dalam borang LNPT telah dibuktikan oleh penilai dan penilai tidak boleh menolak pengakuan maklumat-maklumat itu di bawah kedua-dua peruntukan Akta Keterangan 1950. Tiada peruntukan mana-mana peraturan kerajaan atau undang-undang bertulis untuk membuktikan maklumat yang telah terbukti dan jika ada, ianya hanya terbukti sebaliknya ada pihak yang menghina Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang bertulis negara. Tiada peruntukan mana-mana peraturan atau undang-undang bertulis bahawa suatu fakta yang terbukti dan diperakui pihak bertentangan masih memerlukan bukti untuk membukti semula fakta yang sama. Kehendak tersebut terbukti sebalik salah guna kuasa pihak berkenaan yang melanggar undang-undang bertulis dengan menggunakan kedudukan dengan niat jahat. Bagaimanapun, pihak panel boleh menyenaraikan peruntukan undang-undang bertulis tersebut secara eksplisit dan bukan mengeluarkan pendapat yang tidak dapat membuktikan kewujudan peruntukan gagal memenuhi maksud Seksyen 14 Akta Keterangan 1950. Keberkaitan fakta. Perayu ingin memperingatkan bahawa alasan-alasan penafian kosong atau bar denial seperti tidak berasas, tidak berkaitan atau apa-apa alasan yang secara AM adalah tidak jatuh dalam maksud Seksyen 14 Akta Keterangan 1950, iaitu pendapat-pendapat yang tidak boleh diterima pakai. Dalam aduan terhadap Datuk Seri Mohd Syafiq Abdullah sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam juga dibalas dengan alasan yang bar denial, tidak berasas, 4 yang tidak boleh diterima undang-undang bertulis, yang mengakhiri perkhidmatan beliau pada 12 Disember 2022. Perayu juga ingin memperingatkan panel tentang Seksyen 4.3 Akta Keterangan 1950 yang menyatakan, 3. Apabila satu fakta ditetapkan oleh akta ini sebagai bukti konklusif suatu fakta lain, mahkamah hendaklah, apabila terbukti fakta yang satu itu, menyifatkan fakta yang satu lagi itu sebagai terbukti, dan tidak boleh membenarkan keterangan diberikan bagi maksud membuktikan sebaliknya fakta itu. 5 https://www.astroawani.com/berita Malaysia 4 Thank you.